Okay. Alright. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa khabar hari ni? Sihat-sihat belaka? Okay. Hai. So hari ni open to all kan? Betul tak? Selamat pagi. Wah, pagi-pagi lagi dah belajar kan? Good night. Apa good night ni? Good morning lah. Awal-awal lagi dah good night macam mana? Wah, semangat semua ya hari ni. Okay. Alright. So hari ni kita ke kelas ilmu free. Okay. Saya baru study bab ni semalam. Wah, bagusnya. Dah siap-siap dah study. Alright. Okay, so macam biasa seperti yang kamu tahu semua, setiap tahun kita akan adakan ilmu free. Ilmu free ni macam kita just introduction lah, bagi introduction to all of the Plusian yang join kelas kita. Alright, untuk mengetahui apa yang akan kamu pelajari. Okay. Tak ada suara? Ada suara tak? Boleh dengar tak saya? Ada kan? Jangan tak ada suara jap. Mungkin kamu punya mute kot. Cuba kamu. Boleh dah? Alright. Okay. Apa tadi saya cakap? Ilmu free ni sebenarnya setiap tahun, seperti yang kamu tahu, okay, Mesri ni akan adakan satu slot lah ilmu free untuk orang kata apa, memperkenalkan kepada kamu semua berkenaan dengan silibus-silibus yang kamu akan pelajari tahun hadapan. Okay. Saya minta maaf kalau kamu ada dengar sound macam apa tu? Macam ada bunyi construction. Sebenarnya dekat rumah saya ni ada buat construction. Jiran sebelah, kalau rumah sendiri mungkin saya boleh suruh berhenti kan. Ini jiran sebelah. Tapi saya dah suruh dah sebenarnya. Tapi mungkin dia punya pekerja tu minta maaf kalau ada dengar lah bunyi-bunyi sikit. Tapi mungkin adalah dia macam drill perlahan-perlahan. Tadi dia kuat sangat tau. Ni dia dah macam slow-slow sikit lah. Alright. Okay. So kita akan memperkenalkan tajuk-tajuk yang kamu akan pelajari tahun hadapan. So kebanyakan tutor, alright, dia akan kamu form 3 dah belajar. Ada yang dah masuk yang form 3 kan. Ada yang form 2 yang masuk ilmu free. Kan. Alright. So kita akan kalau macam hari ni saya akan recap baliklah untuk bab 1. Tapi saya tak ambil semua, saya ambil beberapa kita panggil subtopik dalam bab 1 yang memang menjadi favorite, menjadi favorite untuk penulis soalan untuk ambil soalan lah daripada bab mana, kemudian kamu tengok bagaimana nak menjawab, alright, bab-bab tersebut. Alright, so untuk kebanyakan dekat sini form 1 ke form 2, form 1 ke form 2, form 2 ke form 3 ni. Form 3. Kebanyakannya adalah form 3. So kita recap lah kan. So kita recap. Tapi kamu tahu kalau saya recap ni, saya mungkin akan ceritakan juga. Alright. Lebih orang kata mendalam sedikit lah kemungkinan, ataupun mungkin just yang biasa-biasa sahaja. Alright. Maksud yang biasa tu maksudnya saya akan sentuh surface sahaja macam tu. Alright, untuk bab 1 banyak ya yang form 3. Untuk bab 1 seperti yang kamu tahu, kita akan mempelajari kedatangan kuasa barat. Saya rasa kamu boleh dapatkan nota ni daripada Max Clinic. Alright, sebab saya dah bagi dah nota ni. Kedatangan kuasa barat. Alright. Seperti yang kamu tahu, sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan kedatangan kuasa barat. Ini adalah buku teks kamu lah kan. Ini buku teks kamu. Alright, untuk buku teks ni, daripada buku teks ni saya nak go through sedikit berkenaan dengan tajuk-tajuk yang kita belajar dalam tingkatan 3. So semua dah belajar berkenaan dengan kedatangan kuasa barat, betul tak? Alright.
Kedatangan kuasa barat ini buku teks kamu sahaja. Okey, kamu boleh dapatkan buku teks digital ataupun buku teks yang ada dengan kamu tu buka. 1.1 berkenaan dengan kestabilan dan kemakmuran negara kita. Okey. First kali kita belajar berkenaan dengan kestabilan dan kemakmuran. Kenapa? Sebab okey, kedatangan kuasa barat ada berkenaan dengan benda ni. Ada berkenaan dengan kestabilan dan juga kemakmuran negara. Di mana kuasa-kuasa barat ini sangat-sangat berminat untuk menguasai negara kita ni disebabkan negara kita ni aman, makmur, stabil. Tak ada kucak-kacir. Faham tak? Alright, bermaksud kita ni rakyat yang dululah untuk nenek moyang kita. Alright, seorang rakyat yang patuh, okey, mereka semua mendengar kata pemimpin dan sebagainya. Jadi ia menarik minat orang luar untuk datang ke negara kita, alright, ke tanah Melayu. Okey. Alright, kemudian dalam 1.2 kita belajar berkenaan dengan faktor. Kenapa? Faktor tu why? Kenapa? Punca dia. Faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Kita tengok dalam 3 zaman yang berbeza. Okey, sebab 3 zaman ni dia mempunyai faktor dia yang tersendiri. 3 era lah. 3 zaman-zaman itu. Alright, kita tengok daripada abad ke-16, 17, 18, okey, dan juga 1920. Okey. Kemudian kita tengok berkaitan dengan persaingan kuasa barat untuk mendapatkan tanah jajahan. Banyak sebenarnya. Okey. Kuasa-kuasa barat yang lain, termasuklah kuasa barat. Okey. Yang okey, antara kuasa baratnya, yang kuasa barat yang kalah semalam. Kan? Siapa tengok World Cup semalam? Kalau yang tak tengok pun mungkin dia tahu keputusannya hari ini. Kan, betul tak? Saya memang sokong Morocco. Gitu kan. Tak nak sokong penjajah. Tiba-tiba. Alright. Okay. So, kita tengok persaingan antara kuasa-kuasa barat ini. Semalam Portugis dengan apa nama dia? Portugal lah kan. Portugal dengan England is going home. Kan? They are going home. Okay, yesterday night. Kan? So kita akan tengok. Alright, banyak lagi kuasa-kuasa barat yang lain. Janganlah marah. Kan? Saja je. Peminat England marah kan lah. Kan? Peminat Portugal. CR7. Okay, marah dia. Cikgu sokong Morocco. Tak adalah saling musik. Tapi memang saya sokong Morocco pun. Okay. Alright, kemudian 1.4 kita akan tengok perbezaan strategi kuasa barat untuk menguasai negara kita. Okey, setiap kuasa barat ni yang datang ke negara kita yang telah menguasai negara kita lah, contohnya macam Portugis. Okey, kemudian kuasa barat yang pertama Portugis iaitu Portugal. Keturunan Cristiano Ronaldo tu. Okey, kemudian yang kedua kuasa barat apa yang menguasai negara kita? Cepat. Tingkat 3 dah belajar dah semua ni. Yang kedua ikut kronologi. Belanda, yes. Selepas Portugal, Belanda yang menguasai negara kita. Okey, ini yang negara kita sajalah, bukan yang antara kuasa barat yang cuba mengambil tu. Okey, negara kita saja. Jerman semua tu nanti. Alright. 3 kuasa barat. 3 kuasa barat yang menguasai negara kita. Yang pertama, kalau mengikut kronologi, cepat lagi sekali. Yang pertama, Portugal. Okey, yang kedua, Portugis. Belanda, yes, betul. Okey, ini pun dah going home juga. Okey, yang ketiga, British pun going home. Okey, 3 of them are going home already. Okey, kan? Betul tak? Sedih kata dia. Ada cikgu saja, tak ada kena-mengena dengan World Cup pun. Alright. Tapi memang kebetulan kan? Betul tak? Kebetulan kan? Yes. Kan? Yang keempat, okay. Tadi cikgu tanya kuasa barat saja kan? Okay. Ada satu kuasa Asia yang juga, okay, menjajah negara kita, iaitu Japan. Also going home. Okay. Kan? Alright. Tak apa. Okay, tapi Japan memang semangat dia. Cikgu tengok masa tu kan Japan tiba-tiba masuk World Cup balik kan. Okay, memang sedih. Diorang punya fight memang kau-kau punya lah. Cikgu layan bola. Layan bila dah nak habis-habis tu. Maksudnya dah macam
dah tinggal group 16 tu. Dah tinggal 16. Okey, yang awal-awal tu macam tak boleh lah kita dengan sekolah semua kan. Susah nak tengok. Alright. Okey, so cikgu terus masuk bab 1. Okey, bab 1 kedatangan kuasa barat. Okey, untuk bab 1 ni, first kali berkenaan dengan kestabilan dan kemakmuran negara. Okey. Okey. Belanda sekarang negara dia apa yang dah balik tu? Yang dah balik lawan, dia lawan siapa Belanda hari tu? Lawan Argentina kan? Yes. Netherlands, yes. Belanda, Netherlands, Holland samalah tu. Tu nama negara dia. Betul. Okey. Kita bahasa Melayu kita panggil Belanda. Netherlands ya. Alright. Okey, so kita tengok dekat sini faktor kedatangan kuasa barat ke negara kita. Yang pertama sekali, okey, dia adalah disebabkan oleh kemakmuran yang ada dekat negara kita. So saya highlightkan dekat sini. Kestabilan dan kemakmuran negara kita mendorong kuasa barat untuk menguasai kekayaan tersebut. Okey. So kekayaan apa yang kita ada? Kekayaan apa yang kita ada? Negara kita mempunyai kekayaan apa? Dalam erti kata apa benda semua tu, biji timah, emas, apa semua tu, hasil bumi. Pandai, Haziq, Adam, Danish, Auni, lagi siapa lagi sebut. Okay, minta maaf kalau saya tak sempat nak sebut nama kamu semua. Alright, iaitu hasil bumi kita. Kan? Hasil bumi, negara kita kaya sangat dengan hasil bumi. Untuk pengetahuan kamu, alright, saya nak ceritakan kamu sebab kita kan dalam orang kata apa, Mood World Cup kan. Qatar tu pada tahun 1940-an 40-an macam tu ataupun awal tahun abad ke-20 lah, awal abad ke-20, which is sejak pada tahun 1900 hingga 1930-40 macam tu. Qatar adalah sebuah negara yang termiskin, antara negara yang termiskin di dunia. Okey, antara negara yang termiskin di dunia. Nampak tu? Okey, sekarang yes, betul. Pada tahun awal abad ke-20, 1900 hingga 1930 macam tu, Qatar adalah antara dia maksudnya top 10 lah, negara yang termiskin di dunia pada waktu itulah. Alright. Start pada awal tahun 1940-an. Alright, 1940-an, start dah 30-an akhir tu, Qatar menjadi sebuah negara yang terkaya di dunia. Sampai sekarang lah, dia going, naik, tapi masih 1930-an, 40-an tu belum terkaya lah. Sekarang ini adalah, Qatar adalah sebuah negara yang paling kaya di dunia. Nampak tu? Sebab tu dia kekuat. Kalau orang tak, bukanlah pasal sombong apa, tapi dia ada rules yang orang kata apa, pendirian yang tetap firm kan. Siapa yang tak ikut law dia baru-baru ni kan dekat World Cup, apa yang dia buat? Dia kalau yang tak ikut law dia macam-macam lah nak datang rumah dia. Okay, dia ada beberapa rules and regulation dia tetapkan. Biasalah kita kalau nak pergi rumah orang kan, kita kena ikut apa yang orang tu tetapkan, betul tak? Kalau yang logo-logo yang tu dia tak kasih kan, LGBT semua tu. Alright. Kemudian dia buat apa? Dia halau keluar 24 hours daripada Qatar. Nampak dia begitu firm sekali. Dia begitu apa orang kata ni lah something lah orang kata, tegas. Macam tu kan. Alright. Dan dia adalah negara yang terkaya. Negara yang terkaya. Kenapa? Saya nak kaitkan dengan pelajaran kita hari ini. Apa yang dia kaya? Yes, oil, betul, minyak petroleum. Okey, apabila penemuan petroleum, gas asli petroleum, alright, setelah mereka membahagikan kawasan, contohnya macam UAE kan, United Emirat Arab Bersatu tu, dulu dia beberapa buah negara yang berbeza adalah antara dia Dubai, lepas tu adalah beberapa emirat yang lain, okey. Syafawi pula dah, itu lain dah tu kan. Dia ada beberapa wilayah yang lain lah yang sekarang ni membentuk UAE. Alright, so selepas mereka membahagikan kawasan mereka tu, alright, emirat mereka tu, emirat maksudnya wilayah mereka tu, alright, dan Qatar mula-mula dia nak join UAE tapi tak jadi.
Alright, dan dia bila tak jadi tu dia dapat pembahagian dia lah dia punya laut, dia punya kawasan minyak dan sebagainya. Okey. Lepas tu dia mula mengeluarkan hasil bumi dia sendiri. Sampai hari ini dia menjadi negara yang terkaya di dunia, iaitu hasil bumi dengan emas, petroleum, emas first kali petroleum, okey, kemudian gas asli, okey, kemudian kalau dah ada petroleum, gas asli, mesti banyak hasil-hasil bumi yang lain. Dalam perut bumi dia tu banyak sangat hasil-hasil bumi yang lain. Alright. So sama juga macam kita. Hasil bumi tu yang saya nak kaitkan tu. Tapi kenapa kita tak boleh jadi negara terkaya? Kan ataupun negara antara yang termaju ke kan. Inilah sebab dia. Sebab penjajahan. Nampak tu. Alright. Okay, negara-negara Arab dia bukan tak ada penjajahan, dia ada, cumanya dia punya pemerintahan ketika itu, alright, sukar untuk diperkotak-katikkan sedikitlah oleh penjajah, alright, sebab mereka ni antara orang golongan yang hebat-hebat juga. Alright, seterusnya. Pada peringkat awal terdapat 5 kuasa barat asing untuk menguasai perdagangan rempah di negara kita. Ini memang pada peringkat awal. Maksudnya pada awal-awal kedatangan penjajah ini, okay, hasil bumi seperti petroleum yang perlombongan itu, okay, especially biji timah belum lagi dijumpai dan juga belum lagi menjadi demand di pasaran dunia. Dah ada bukan belum dijumpai, dah ada di tanah Melayu, dah ada di tanah Melayu. Orang Melayu dah pun membuat perlombongan, okey, menjalankan aktiviti perlombongan biji timah dan sebagainya, tetapi ketika itu dunia, alright, especially dunia Eropah belum lagi mempunyai demand yang tinggi terhadap biji timah. Alright, demand mereka ketika itu adalah rempah ratus, iaitu ketika abad ke-16. Alright, that's why dalam bab ini bab 1 ni, bila kita tengok kedatangan kuasa barat, bahagian faktor kedatangan kuasa barat itu dia berbeza mengikut abad mereka, mengikut abad ataupun tahun ketika itu. Kenapa? Sebab demand ketika itu akan mempengaruhi faktor kedatangan kuasa barat. Faham? Alright. Kenapa dia datang ke tanah Melayu pada awal abad ke-16 ataupun pada abad ke-16? Kerana dia inginkan rempah ratus, contoh. Kenapa dia datang ke tanah Melayu abad ke-19 dan juga ke-20? Kerana mereka menginginkan biji timah. Nampak tak? Alright. Hasil bumi juga, tetapi hasil bumi yang berbeza. Itulah dia. Alright. Okey. Kemudian garis masa kuasa-kuasa barat dapat dilihat melalui 2 garis masa. Okey, 2 garis masa itu iaitu, bukan 3 garis masa. Iaitu abad ke-16. Alright, highlightkan yang ini abad ke-16. Okey, kemudian abad yang ke-17 dan juga 18 yang kita akan lihat sebentar lagi. Alright. Kemudian yang ke-20, abad ke-19 dan juga ke-20, yang ketiga. Alright, kedatangan kuasa barat pada abad ke-19 dan juga 20. So ada 3 garis masa. Betulkan dekat sini cikgu tak perasan pula, cikgu tersalah. Ni tukarkan. Kat sini 3. Minta maaf. Nota ni memang saya buat khas untuk ilmu free. Okey, naikkan sikit. 3. Alright. Okey, kat sini. Instead of 2, kita tukar jadi 3. Tukar tulisan color dia sekejap. Alright. Okey. So 3 garis masa. Yang pertama adalah faktor kedatangan kuasa barat abad ke-16. Alhamdulillah orang sebelah yang buat renovation tu dia dah stop. Okey, kalau tak red bunyi dia punya drill kan. Okey. Faktor yang pertama, garis masa yang pertama adalah kita lihat pada abad ke-16. Alright, so apa yang berlaku pada abad ke-16? Okey, apa yang menyebabkan kuasa-kuasa barat ini tadi datang ke tanah Melayu pada abad ke-16? Ini adalah antara faktornya. Yang pertama, mereka datang ke tanah Melayu untuk mendapatkan barangan mewah. Okay, so saya
tukar warna biru pula. Mendapatkan barangan mewah. Apa dia barangan mewah tu? Barangan mewah ni selalunya didapati ataupun diperolehi daripada China. Daripada China. Alright. Siapa peminat cerita Kung Fu China? Sekarang Kung Fu China ni tak berapa popular. Alright, dia sebenarnya cerita ataupun movie ni pun dia mengikut zaman juga. Zaman saya, alright, cerita Cina yang popular, okay, Kung Fu yang popular. Zaman kamu sekarang cerita Korea. Betul tak? Yang popular. Okay, sebabkan apa? Mungkin disebabkan oleh dunia entertainment Korea itu sendiri yang meletup-letup. Okay, tapi masa zaman saya memang cerita-cerita China. Contohnya hero-hero yang saya masih ingat lagi, Jet Li. Jet Li, kamu tahu siapa Jet Li? Alright. Cerita Jet Li ni dia banyak menceritakan berkenaan dengan sejarah. Alright. Dan sejarah movie-movie sejarah dia, Jackie Chan dia macam yang dia kurang sikit lah. Ada satu filem Jackie Chan, banyak filem Jackie Chan juga yang berkaitan dengan sejarah. Tapi kalau nak compare dengan Jet Li, memang banyak cerita Jet Li lagi berkaitan dengan sejarah. Kalau Bruce Lee ni pasal kekuatan dia, seni mempertahankan diri dia dan sebagainya. So Jet Li ni ada dalam berapa episod cerita Once Upon a Time in China and America. Itu Jackie Chan. Kan? Cerita siapa-siapa yang peminat Jackie Chan tu, kalau kamu tengok cerita tu, alright, mesti kamu tahulah berkenaan dengan barangan. Barangan mewah, okay, daripada China. Ni dia. Antara barangan mewah dia ialah teh dan juga sutera. Teh, sutera dan juga tembikar. Barangan-barangan ini sangat-sangat mendapat demand ataupun permintaan yang tinggi di pasaran Eropah. Teh kalau kita sekarang ni kalau kita pergi restoran ni kan, nak minum apa semua kan, kita mesti tengok air yang macam signature kedai tu lah. Mesti air tu mesti lain daripada yang lain lah, betul tak? Okay, float 3 layer lah, teh 3 layer lah, bandung 4 layer lah. Okay, kemudian ada air punch yang bercampur-campur lah, macam-macam. Soda herbs lah, betul tak? Okay, lemon ice, lemongrass ice, float lah, macam-macam, betul? Kan? Itu yang kita minum kan kalau kita pergi restoran. Okay, nak something yang orang kata signature, alang-alang kita dah makan kat luar kan. Alright, tapi kamu tahu tak satu masa dahulu, alright, teh ni adalah minuman orang kaya saja. Sekarang ni kalau kita nak beli apa, nak minum apa, teh O. Teh O. Kan? Betul tak? Mesti macam teh O kan. Teh O. Kat rumah pun minum teh O juga. Kat rumah sekarang ni teh O tu, rumah kita orang biasa ni teh O, teh ais, teh ni dah jadi benda yang murah, betul tak? Kira ni kita ni orang have dah ni. Kalau dululah. Kan? So satu masa dahulu kelas, teh ni adalah untuk orang kaya saja. Kerabat-kerabat diraja, golongan-golongan diraja Eropah ni, okay, kerabat dia ataupun bangsawan-bangsawan dia, okay, ataupun orang-orang kaya lah. Kalau tak bangsawan pun dia mungkin orang yang kaya dalam rumah tu, dalam kampung tu, okay. Bila datang je ke rumah dia, dia menghidangkan teh O. Teh dari China, okay. Itu adalah barangan mewah. Nampak? Sebab tu ada student cikgu tanya, cikgu, kenapa teh pula barang mewah? Melampak je teh dalam rumah saya, dalam kabinet tu siap dah macam dah nak tak elok dah kan. Kan? Dia punya dalam muncang tu siap dah macam teropek, dah tak laku cikgu kan. Satu masa dahulu kelas, teh ini adalah barangan yang mewah. Barangan yang mewah. Okey. Macamlah zaman saya. Okey, so barangan ini dia punya demand dia punya permintaan dia sebenarnya mengikut zaman. Zaman saya dahulu, okey, telefon tak ada skrin tau. Telefon ada button je. Mula-mula lah masa saya sekolah menengah, tingkatan 5 tak salah saya. Okey, keluar telefon 3310. Nokia yang famous tu. Alright. Itu kalau terjumpa tu tak dan lah 5 second hilang.
5 second je saya bagi hilang. Confirm. Alright. Sekarang ni saya nak tanya kamu. Kalau kamu nampak lah telefon 3310 tu kan, Nokia tu. Alright, kat tepi jalan, dekat bus stop ke apa semua. Kamu nak ambil tak? Ha? Biar je. Korang asam betul jujur Aduh, sabar je lah. Ambil. Oh, ada yang kata ambil kan. Leh, ambil. Kata simpan kan. Tapi maksudnya tak ada keperluan lah. Kan mesti dalam kepala. Macam Muhammad Firas kata. Dalam kepala mesti fikir dah rosak. Kan. Sebab tu orang tu biar kat situ. Kan. Tak tahu orang tu. Kita tak tahu kan sebenarnya. Dia dah kehilangan telefon dan sebagainya. Tapi kita nak ambil. Sebab kita tak heran dah benda tu. Bukan demand lagi. So that's why saya kata. Perubahan faktor tu adalah mengikut demand dia. Demand tahun tersebut. Syahirah kata benda Nokia tu yang paling tahan. Betul, memang dia yang paling tahan. Tahan bateri, tahan lah kalau baling kan, dia dah terburai dah, terkeluar dah bateri dia, apa benda semua, casing dah siap tercabut. Okey, pasang balik. Pasang balik boleh hidup balik. Serius, saya pernah. Tapi saya bukan saya saja baling lah. Memang tak lah kan kalau saya saja baling tu kan. Sebenarnya terjatuh daripada tingkat 3. Masuk saya dekat universiti dah. Daripada tingkat 3 borak-borak dengan kawan ni. Lepas tu ada member datang. Woi macam tu. Pum. Member ni tak perasan saya pegang telefon. Dia nak terkejut dengan saya. Jatuh ke bawah. Masa tu saya pandang dia pandang saya. Dia dah cuak. Sebab kalau nak ganti Nokia 3310 tu dulu saya beli. Ayah saya belikan masa saya masuk universiti. RM650. Sekarang RM650 boleh dapat dah smartphone, betul tak? Kan? Tapi kalau terjatuh macam tu belum tentu skrin dia semua boleh guna. Tapi sampai je kat bawah, kita orang pasang balik, assemble balik semua. Okey, kamu tak, in fact dia punya keypad punya lapik tu, dia ada satu lapik untuk key dia tu kan. Alright, yang ada tulis nombor dia tu. Melepuk, jatuh, dah terkeluar dah berkecai, masuk balik, pasang, elok je hidup. Function seperti biasa. Few years juga saya guna benda tu. Telefon tu kan. Alright, so saya balik. So, kita tengok faktor yang pertama untuk mendapatkan barangan mewah kan, antaranya teh sutera dan juga tembikar. Kemudian, rempah ratus, minyak wangi, emas, perak, gading, batu, permata. Alright, dan juga hasil hutan. So ini adalah faktor kedatangan kuasa barat di negara kita di bawah ke negara kita di bawah barangan mewah. So rempah ratus consider barangan mewah. Minyak wangi, emas confirm lah kan, emas perak. Alright. Gading, batu permata dan hasil hutan. Gading ni, kamu tahu gading apa? Okey. Gading apa? Gading gajah. Ya, gading ni kan ada yang gajah punya tu, okey. Ada haiwan-haiwan yang lain tu, okey. Gading ni dia termasuk sekali lah dengan tanduk-tanduk haiwan macam rusa, okey. Ada sejenis rusa yang kita panggil moose tu, okey. Tapi moose tanah Melayu, kalau macam tanah Melayu kita tak ada lah, alright. Rusa punya tanduk biasa, tapi yang besar sedikit kalau kat tanah Melayu mereka jadikan gading gajah sebagai benda yang mewah. Okey, sebab apa? Sebab untuk dapatkan benda tu, okey, dekat negara dia orang tak ada. Jadi barangan-barangan ini, okey, contoh macam rempah ratus, buat apa? Rempah ratus, okey, buat apa rempah ratus? Untuk masak, betul. Rempah ratus untuk memasak. Okey, pada abad ke-16, rempah ratus ni untuk masakan. Mereka ni orang-orang Eropah, mereka ada seperti yang kita tahulah, mereka ada 4 musim. Alright. Ketika musim sejuk itu sangat-sangat crucial, sangat-sangat penting. Halau jin. Rempah ratus halau jin. Ni banyak sangat tengok cerita drama Melayu ni. Okey. So rempah ratus ni digunakan untuk memanaskan badan. Selain daripada tujuan memasak, yes betul lah. Kenapa dia letakkan pada masakan? Sebab mereka perlu makan masakan yang memberi orang kata haba kepada badan.
Untuk maintainkan suhu badan mereka, terutama sekali pada musim sejuk ketika mereka sedang tidur. Satu fakta yang menarik yang saya ingin kongsikan kepada anda semua, pada abad ke-16 hingga ke abad 17 dan awal abad ke-18, okey, setiap kali musim sejuk, okey, beribu kematian dicatatkan di negara-negara Eropah. Okey, awal abad ke-16 sampai awal abad ke-18. Okey, especially kepada negara-negara yang mengalami musim sejuk, okey, yang bawah daripada 10 darjah Celsius, bawah daripada 0 darjah Celsius. Kematian berlaku terutamanya kepada kanak-kanak dan juga orang tua. Kenapa? Alright, sebab sejuk sangatlah. Alright. Sebab kanak-kanak tak boleh nak memanaskan badan mereka dengan memakan rempah ratus. Alright. Of course kamu kata, cikgu, dorang kan ada yang heater, yang api zaman dulu kan, dorang akan ada unggun api yang dalam rumah tu kan, yang dorang sorongkan dalam chimney dorang tu kan, betul tak? Okay. Yes, tetapi benda ni berlaku ketika mereka sedang tidur. Unggun api tu terpadam, okey, ada yang dah terlena. Jadi bila kita tidur ni kita tak sedar, okey, lama-lama dia akan orang kata apa? Badan kita sejuk dan slow dia akan menghentikan degupan jantung. Itu yang berlaku pada orang kata di Eropah awal abad ke-16 dan sehingga awal abad ke-18. That's why rempah ratus menjadi demand selain untuk masak dan sebagainya, okey, minyak wangi, emas, perak, gading, okey, dan juga hasil hutan. Alright. Okey, yang kedua adalah mereka memerlukan satu pusat pengumpulan. Okey. Pusat pengumpulan barangan mentah yang diperlukan daripada China. Okey, nampak ni. Alright, syarikat perdagangan Eropah ni, diorang memerlukan pusat pengumpulan yang berdekatan dengan laluan perdagangan mereka ke China tadi. Mereka kan pergi ke China untuk mendapatkan teh, alright, teh lagi apa, sutera dan sebagainya tu kan, barangan-barangan mewah tu kan. Okey, jadi makan masa nak sampai ke sana dan kemudian kadang-kadang waktu berbeza. Pedagang China datang dia tak ada. Bila dia datang pedagang China tak ada. Alright. Jadi mereka perlukan satu tempat, okay, di mana untuk mengumpul semua hasil-hasil yang diperlukan lah, macam emas, alright, perak, biji timah dan juga rempah ratus. Okay. Kemudian pelabuhan persinggahan. Mereka memerlukan pelabuhan persinggahan sebelum mereka meneruskan perjalanan ke Canton, sebelum mereka ketika mereka berhenti sementara menunggu peralihan angin monsun. Dan juga yang keempat adalah disebabkan oleh agama. Alright, ketika itu, okey, negara-negara Eropah, okay, terutamanya Portugis, okay, dia ingin menyebarkan agama Kristian, alright, di timur. Ketika itu mereka tu merujuk kepada kuasa barat, betul. Kuasa barat, okay, especially mereka yang telah datang ke negara kita lah, iaitu Portugis, British dan juga Portugis, Belanda dan juga British, ikut kronologi. Alright. Spanyol dan Portugal ialah dua negara Katolik, okey, dua negara Katolik yang menekankan usaha penyebaran agama Kristian, okey. So Portugal dan juga Spain, okey, tetapi Spain dia tak sebarkan ke negara kita. Alright, Spain dia ke, siapa tahu Spain ataupun Spanyol dia menjajah negara mana? Yang Asia Tenggara ni, dia jajah negara mana? Yes, betul, Filipina. Ramai yang jawab betul. Minta maaf saya tak dapat nak baca nama. Alright, Irfan kata Wakanda. Apa Wakanda? Alright, so Spanyol, okay, dia menjajah ataupun menguasai Filipina. Jadi dia menyebarkan agama Kristian tu di Filipina. Cairo tanya, Canton tu ke mana? Canton tu kat mana? Okay, Canton di China.
Alright, saya tunjukkan dekat kamu. Alright, peta Canton map. Alright, ni dia. Saya nak ambil yang daripada ni. Yes, nampak tu. Alright. Ini dia. Nampak tak? Yang ni lah. Tu. Nampak ni? Macau, Hong Kong. Alright. So sini adalah Canton. Canton ini kalau kita tengok sekarang ni, alright, dia berdekatan dengan Shanghai. Okay. Dekat China sana. Jadi ini adalah pelabuhan. Pelabuhan yang apa orang kata memperdagangkan benda-benda yang demand ataupun yang mendapat permintaan tinggi di pasaran Eropah. Pelabuhan ini dia akan pergi ke laluan dia. Okey, mana tadi saya salah tekan pula dah. Mana saya punya Canton tadi? Sekejap ya. Dia dah bunyi balik dah. Okey, yang ni kan. Alright, ini kan dia akan lalu, okey, bawah ni kita tahu ni Vietnam kan. Dia akan lalu ke maksudnya negara kita Malaysia dia akan menjadi ataupun tanah Melayu. Alright, dia akan jadi laluan pertengahan dia dekat sini. Ni dia Shanghai, Guangzhou, Canton tu dekat sini lah. So Canton, Guangzhou ni dekat sini. Jadi dia akan lalu dekat sini. Orang Eropah daripada sini kan. Okay, dulu sebelum ada terusan Suez dia lalu ke Afrika. Alright, and then ke India. Alright, kemudian sampai sini mereka perlukan pelabuhan sebab mereka perlu berhenti menunggu pertukaran angin monsun. Diorang sebenarnya dalam perjalanan nak pergi ke Canton, China. Alright. Guangzhou. Alright, sini. Alright. Canton ni. Jadi kita punya negara tu laluan dia di tengah-tengah. Alright. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok pula faktor kedatangan kuasa barat, okey, untuk abad ke-17 dan ke-18. Saya rasa kamu dah tahu, revolusi perindustrian adalah faktor yang pertama. Berlaku revolusi perindustrian di Eropah. Dia tidak berlaku di tanah Melayu. Kamu kena ingat tu. Ada student dia confused. Okey, dia kata dalam karangan dia, okey, apabila menjawab soalan karangan, dia kata revolusi perindustrian yang berlaku di tanah Melayu. Begitu yakin sekali. Alright. Sebenarnya revolusi perindustrian tidak berlaku di tanah Melayu. Dia berlaku di Eropah, revolusi tersebut, di mana daripada perusahaan secara kecil-kecilan kepada perusahaan secara besar-besaran. Kan? Alright. Tetapi, okey, negara kita menjadi salah satu sebab kedatangan kuasa barat pada abad ke-17 dan ke-18 di bawah faktor revolusi perindustrian sebab kita mempunyai hasil bumi yang mereka nak sangat untuk menyumbang kepada keperluan revolusi tersebut, iaitu biji timah. Jadi biji timah kita diambil, okey, daripada tanah Melayu ni dibawa ke Eropah untuk memenuhi keperluan, okey, revolusi tersebut. Faham tak? Jadi revolusi itu berlaku di sana sahaja, bukan di tanah Melayu. Di sana di mana? Di Eropah. Okey, di negara-negara barat. Alright. Revolusi perindustrian bermula di Britain. Okey, Jerman dan Perancis turut menjadi negara perindustrian. Mereka perlu mencari pusat perdagangan, okey, dan tanah jajahan untuk mendapatkan bahan mentah bagi keperluan kilang perusahaan mereka. Bahan mentahnya apa? Kamu tulislah dekat sini untuk kamu senang nak ingat. Okey, kita tukar tulisan biru, okey, iaitu terutama sekali biji timah untuk industri. Industri mereka kan, industri apa? Industri mengetin makanan. Kilang perusahaan apa? Kilang perusahaan mengetin makanan. Mereka nak buat makanan dalam tin untuk memenuhi keperluan ketika musim sejuk. Terutamanya lah musim sejuk, selain daripada penggunaan kepada pelayar-pelayar dan juga pedagang-pedagang untuk membawa makanan dalam ataupun ketika waktu mereka sedang berlayar. Alright. Alright, seterusnya.
perlu pasaran luas kerana kilang keluarannya banyak. So bila dia dah buat barangan banyak-banyak, dia nak pasarkan dekat mana? So dia kena cari pasangan yang luas. Alright? Okey, perlu pasaran luas. Cikgu boleh tak bagi nota yang dah highlight? Boleh? Okey, saya akan bagi nanti. Alright. Okey, ini adalah faktor kedatangan kuasa barat pada abad ke-19. Nampak ni. Perkembangan industri kereta. So apabila berlakunya perkembangan industri kereta ataupun otomotif di Eropah, keperluan mereka pun berbeza. Kalau kita tengok pada abad ke-17-18, mereka sangat-sangat nakkan biji timah. Abad ke-19-20 bukan tak nak lagi, biji timah masih lagi. Tetapi ada tambahan baru pula, iaitu apabila automobil ataupun perkembangan industri kereta, alright, di Eropah, okey, berkembang maju, iaitu mendapat permintaan yang tinggi, okey, jadi permintaan untuk getah juga meningkat. Getah diperlukan untuk penebat barangan elektrik, okey, selain daripada membuat tayar. Meningkatkan untuk mencipta tayar. Nampak tu? Penciptaan tayar lah kereta. Sebenarnya dekat dalam kereta tu bukan getah, bukan untuk tayar saja. Getah bukan tayar saja, tempat duduk ke apa ke, semua kena lapik dengan getah. Even though sampai steering, untuk memegang steering tu. Kalau tak habis berkaren-karen semua. Sebab dia berlaku gegaran. Bila ada gegaran ni ada tenaga. Betul tak? Tenaga kinetik lama-lama habislah rambut semua tegang macam tu kan. So kena letak penebat. Selain daripada penebat elektrik, wire-wire elektrik semua untuk disalut dan sebagainya. So getah ini untuk pengetahuan kamu, siapa yang tahu getah berasal daripada mana? Getah bukan tanaman tanah Melayu. Test tu kata Brazil. Okey, Nur Amira pun betul, Damia betul, Haziq, yes. Getah dari Nema. Nema also is going home kan. Alright, kesianlah yang berkaitan dengan Malaysia ni semua dah balik. Aku perasan tak? Even though sampai ke Jepun kan, dah balik dah semua. Itulah dulu kan. Ni mesti sebab balasan tiba-tiba. Tak adalah. Alright, so getah daripada kifarah kata ni. Alright, getah daripada Brazil. Okey, dibawa oleh penjajah iaitu British, dicuba-cuba je tanam dekat negara kita, iaitu di tanah Melayu ketika mereka dah menguasai keseluruhan negara kita. Alright, kemudian didapati bahawa getah ni boleh hidup dengan eloknya, dengan segarnya, dan menghasilkan susu yang banyak di negara kita ni. Kemudian dia menjadikan tanaman getah secara besar-besaran untuk menampung dan untuk orang kata apa, memenuhi keperluan antarabangsa ketika itu. Kemudian yang kedua, kesuburan tanah dan juga kekayaan hasil bumi. So selain daripada getah, okey, biji timah, so yang lain-lain semua, okey, seperti padi, tebu, tembakau, especially tembakau lah. Subur, nampak ni, getah, tebu, padi, tembakau. Subur, segala apa benda ditanam di negara kita. Okey, dan juga kita kaya dengan hasil bumi dalam bentuk perlombongan tadi, iaitu emas, biji timah, petroleum yang dijumpai pada awal abad ke-19. Alright, nampak tu. Okey, and then yang ni tadi kesuburan tanah dan juga kekayaan hasil bumi. Industri mengetin makanan. Ni dia yang disebabkan berlakunya revolusi perindustrian itu sekali lagi dibawa daripada abad ke-17 hingga ke-18, abad ke-19 dan juga 20 juga, demand biji timah macam yang saya cakap tadilah masih lagi diteruskan. Industri mengetin makanan. Alright, yang berlaku di Eropah. Dekat kita tak ada industri mengetin makanan ini. Tak ada lagi masa tu. Makanan dalam tin tak ada. Tak lagi diperkenalkan di Malaysia, di tanah Melayu ketika itu. Alright. So biji timah ini diperlukan untuk mengetin makanan. Sebab apa? Sebab dia tahan lah. Alright, dan juga senang untuk di ekspor. Senang untuk diekspor, tahan. Dan mendapat permintaan yang seterusnya, mendapat permintaan yang tinggi di pasaran dunia. Tak karat, betul. Dia boleh tahan makanan. Nampak ni, tahan makanan daripada rosak. Okey, selain daripada tu, biji timah membuat bumbung rumah, okey, dan juga tong minyak. Alright, so yang ini pada abad ke 19 dan 20 kan, okey. Pembukaan terusan Suez, yang ni semua tahu. Alright, terusan Suez ini kalau kita tengok peta ni tadi, peta
Peta yang ni tak begitu nampak sangat. Okay. Mana dia? Alright. Terusan Suez. Mari sini saya. Terusan Suez ataupun Suez Tunnel. Suez Tunnel. Ini dia bentuk dia sekarang, Suez Tunnel. Dibentuk dia sekarang. Sebelum tu, alright, sebelum ada terusan Suez ini, ni adalah kawasan daratan. Faham tak? Ni adalah kawasan daratan di mana tak ada laluan apa-apa tak boleh lalu dekat sini. Tak ada apa pun yang boleh lalu dekat sini. Ni kamu nampak dia hantar kabel dasar laut ni. Berapa besar. Allahu Akbar. Ini bukan kapal ni. Ini dia hantar kabel saja. Dia biarkan dilepaskan terapung macam tu. Alright. So ini adalah kawasan daratan. Okay. So apabila penemuan ataupun pembukaan terusan Suez ini dia menyebabkan jalan daripada Eropah nak ke timur ini menjadi semakin pendek, iaitu di sini nampak ni. Okay, so saya besarkan sedikit. So kawasan yang saya tunjuk tadi, sebenarnya dekat sini, ni dia kawasan dia. Alright, okay, jadi dia korek ni, dia korek ni, kemudian Laut Mediterranean, ini Laut Mediterranean ya, dan juga Laut Merah bertemu. Dia macam longkang, tapi kamu jangan bayangkan longkang kecil itu, tak. Dia longkang ataupun laluan yang besar, terusan tunnel, terusan yang besar. Terusan yang besar. Okey, jadi boleh lalu kapal-kapal besar dekat situ. So apabila lalu daripada Eropah ni lalui ke diorang akan lalu ke Laut Mediterranean, maksudnya laut ini dah tidak begitu macam parit, betul. Parit yang besar lah. Laut ni dah tak ada banyak sangat bahaya dia. Dia kurang bahaya berbanding dengan kawasan ini, Atlantic Ocean ni. Oh, Atlantic Ocean ni satu hal. Nak sampai ke Indian Ocean ini pula, laut yang paling dalam di dunia. Alright. Jadi laluan ini sebenarnya sangat-sangat berbahaya. Dan memang ramai yang mati dalam perjalanan mereka untuk berdagang dan sebagainya lah, satu masa dahulu lah, tu cerita lain lah ya. Alright. Jadi apabila pembukaan terusan Suez ini, kapal-kapal dagang yang sederhana saiz, alright, pun boleh berdagang. Faham tak? So bukan hanya company-company besar saja yang boleh berdagang, yang boleh melakukan perjalanan. Selama ni hanya company besar, sebab kapal-kapal kecil kalau lalu dekat Atlantic Ocean ni dengan sampai ke Indian Ocean ni memang habis karam. Alright. Memang karam, okey. Tapi disebabkan oleh penemuan terusan Suez ni, kapal-kapal yang bersaiz middle size juga, saiz pertengahan juga boleh melakukan perdagangan. Nampak tu? Jadi pembukaan terusan Suez menjadi salah satu faktor kedatangan kuasa barat. Alright. Ciptaan kapal wap. Sebelum ni mereka ataupun pedagang-pedagang datang ke tanah Melayu, datang ke timur, untuk berdagang, menggunakan kapal wap. Ada yang tanya siapa yang menanggung kos. Alright, ketika itu pembukaan terusan Suez ini dibina oleh Perancis. Perancis menguasai kawasan Teluk Abdul Aziz itu ya, teluk ataupun pelabuhan Sayed, ataupun kat situ adalah kawasan Teluk Abdul Aziz. Okey. Di mana Perancis menguasai kawasan itu. Alright, dan Perancis yang membuka terusan Suez. Siapa-siapa je yang lalu, akan membayar apa orang kata, tol lah, macam tol lah kat situ, cukai kepada Perancis. Tapi better diorang bayar cukai daripada mereka jalan jauh macam ni, betul tak? So kamu bayangkan jalan highway dengan jalan apa orang kata, jalan biasa. Ini jalan biasa, ini jalan highway. So jalan highway confirm kena bayar tol. Alright. And then sekejap ya. Ciptaan kapal wap. So kapal wap, kapal wap ini adalah pengganti kepada kapal layar. Pada awal abad ke 19 dan juga ke 20 mereka dah jumpa dah teknologi mencipta kapal wap. Kalau kamu tengok kapal wap yang mana yang ada corong asap tu. Contoh kapal wap yang terkenal adalah kapal Titanic. Itu adalah kapal rekreasi kan, yang paling besar. Jadi kapal wap telah digunakan yang menggunakan orang kata apa, teknologi engine. Jadi dia boleh bergerak 24 jam tanpa
apa namanya, tanpa menunggu pertukaran angin dan sebagainya. Jadi tidak membuang masa. Kapal wap dengan kapal korek lain. Kapal korek adalah dekat darat saja. Kapal korek dia bukan letak dekat laut. Kapal korek dekat darat untuk korek hasil bumi, biji timah, emas, perak semua tu. Especially biji timah lah. Alright. Kapal wap ni yang ada dekat laut, yang membawa, yang memang betul-betul bentuk kapal. Jangan salah. Alright. And then persaingan kuasa barat. Okay. Kuasa barat ini bersaing antara satu sama lain, terutamanya British, Jerman, Perancis. Okay, ini adalah antara kuasa-kuasa barat yang besar ketika itu. Alright, jadi mereka ni berlumba-lumba untuk mendapatkan kawasan di timur, terutama kawasan yang mempunyai hasil bumi. Mereka sanggup berperang. Sekarang biji timah demand lagi ke tak, teacher? Okay, sekarang biji timah ada demand, tapi negara kita bukan pembekal biji timah lagi lah yang terbesar. Alright. Kemudian ciptaan telegraf yang membolehkan ahli perniagaan Eropah, alright, menghubung ejen atau wakil mereka di tanah Melayu dengan cepat. Sebelum ini adalah awal-awal kemunculan telekomunikasi, awal-awal kemunculan internet, okay, adalah daripada sistem telegraf ini. Okay. Kemudian yang ke-8 adalah disebabkan oleh slogan beban orang putih. Jadi orang Eropah ini dia merasakan mereka ni bertanggungjawab untuk menyebarkan tamadun di timur, dan mereka mengatakan kita ni sebenarnya adalah orang yang dah ketinggalan, iaitu masyarakat yang telah ketinggalan daripada kemajuan. Jadi mereka ni, okay, konon-kononnya adalah golongan yang sanggup orang kata membantu kita untuk meningkatkan tamadun. Mereka yang berkata begitu, tipu kata dia. Ya, okey, betul. Okey. Kalau ada betul pun mungkin dalam 10% saja. Yang lebih daripada tu adalah disebabkan mereka ingin mengambil hasil bumi kita. Kalau tak, takkanlah kita jadi macam ni je kan. Tapi kenapa beban? Ya, beban orang putih tu mereka sendiri yang mengatakan di Eropah sana, kadang-kadang mereka ni bertanggungjawab untuk menyebarkan tamadun, sebab mereka ni kononnya adalah manusia yang tamadun dah tinggi dah sekarang. Masa ketika itulah. Alright, jadi mereka nak membantu kawasan lain, okey, tempat lain, masyarakat lain untuk mendapatkan ataupun meningkatkan tamadun dia juga, katanya. Alright. Perancis menggunakan slogan tersebut menyebar tamadun kepada penduduk dunia, bukan barat yang dianggap mundur. So itulah yang berlaku. Alright. So persaingan kuasa barat ni nanti 1.3 next episode. Okay. Next episode juga saya akan masuk juga berkenaan dengan apa nama dia tu, strategi yang digunakan oleh mereka. Kemudian saya nak lihat kepada latihan bahagian soalan tak nak ni. Saya nak soalan esei. Nampak ni. Okey. Soalan esei. Okey. Kemakmuran, nampak ni. Muka surat 9. Okey, muka surat 9. Tema kedatangan kedatangan kuasa asing, kuasa barat. Okey, tajuk campur tangan kuasa barat. Okey. Nombor 1, kemakmuran dan kestabilan negara kita telah menarik kedatangan pelbagai kuasa barat. Okey. Mereka bersaing dengan menggunakan pelbagai strategi untuk mendapatkan tanah jajahan. Cikgu fokus kepada 1.2 saja. Alright. Abad ke-6, abad ke-17, 18 yang cikgu cover tadi, dan juga abad ke-19 dan juga 20. Yang pertama, huraikan faktor kedatangan kuasa barat di negara kita pada abad ke-20. Pada abad ke-20, banyak faktor sampai 8. Antaranya terusan Suez, pembukaan terusan Suez, penemuan kapal wap. Alright. Itu adalah poin-poin penting dia lah. Okay, so kalau kamu diberikan soalan begini di dalam peperiksaan, okay, so apa yang kamu boleh jawab sekejap ya. Apa yang kamu boleh masukkan dekat situ? Jawapannya ialah, contohnya dekat sini
Kamu boleh masukkan perkembangan revolusi industri kereta. Kekayaan hasil bumi masih lagi lah. Alright, kekayaan hasil bumi masih lagi. Kemudian industri mengetin makanan. Ya, betul Syahira. Okey, kemudian pembukaan terusan Suez. Penciptaan kapal wap. Ya, penciptaan telegraf ataupun beban orang putih. So kalau kamu tengok dekat sini ada 6 markah, kamu berikan 6 ataupun kamu berikan 3 ataupun 4 jawapan. Okey, dan pastikan setiap key point kamu. Contohnya kalau kamu kata pembukaan terusan Suez, okey? Itu adalah 1 point. Kamu punya olahan itu, okey, adalah 1 point lagi. Pembukaan terusan Suez. Terusan Suez telah memendekkan perjalanan, memendekkan waktu perjalanan pedagang-pedagang daripada Eropah ke timur. Ini telah meningkatkan. Nampak tak tu? Alright. Apa orang kata ataupun ini telah memudahkan perjalanan mereka, okey, untuk ke timur demi berdagang dan sebagainya. Kamu buatlah ayat sendiri. Alright. So kamu kena bagi. Kalau kamu nampak sini 6 markah kan. Bukan 6 faktor dia nak. No. Okey, kamu boleh bagi 3 maksimum 4, tetapi pastikan alright, faktor kamu tu apabila kamu elaborate ataupun bila kamu mengolah dia, kamu mesti bagi point merujuk kepada point yang kamu beri tadi. Alright. Faham dia kata. Alright, bagus. Kemudian jelaskan okey, yang tu huraikan faktor kedatangan. Okey, kita buat yang ni dulu. Contohnya cikgu buat 3 lah. Ada yang kata cikgu tolonglah tulis. Okeylah, kita buat. Alright, nampak ni saya kecilkan sikit tulisan. So yang pertama ni, okey, saya letak dekat sini pembukaan terusan Suez. Tak semestinya kamu ikut kronologi ke tak yang ni Yang ni tak ada kronologi. Alright. Memendekkan, tulis sini, memendekkan jarak, okey, dan waktu, okey, waktu perjalanan dari barat ke timur. Memendekkan waktu perjalanan, alright, dari barat ke timur. Waktu perjalanan ataupun waktu perdagangan lah. Waktu perdagangan. Dari waktu perdagangan, memendekkan jarak dan waktu perjalanan berdagang. Barulah betul. Okey. Perjalanan berdagang. Dari barat ke timur. Alright. Itu yang pertama, bagi 3. So yang ni 1 markah, pembukaan terusan Suez. Dia punya definisi dia 1 markah. Ya, memendekkan jarak dan mempercepatkan pun boleh juga. Guna je ayat kamu, tak apa. Tak semestinya kamu ikut ayat cikgu, tak semestinya kamu ikut dalam buku. Jangan sekali-sekali hafal ayat daripada buku ya. Kamu baca, fahamkan, yes, key point tu penting. Alright, tetapi cara kamu nak elaborate tu tak payah nak ingatlah 1%. Okey. Miss nak tanya apa benda dia nak tanya, saya tak nampak Bukan tak nampak, chat box ni laju sikit. So chat dia bab yang paling famous setiap kali exam. Alright, sebenarnya tak boleh juga nak semua bab akan ditanya. Alright, dia bukan kata famous ke tak famous, dia tengok kalau soalan tu dah keluar tahun lepas, confirm tak keluar lagi tahun ni. So kalau tahun lepas kamu dah dapat paper exam sekolah kamu, okey, yang bertanyakan tentang bab 1, 1.2, mungkin dia tanya tahun depan ataupun tahun ni 1.3 pula. Macam tu. Alright, okey. And then huraikan kepentingan kerjasama yang ini, okey. Saya tak nak buat B sebab kita tak cover yang strategi B ni, kita sambung minggu depan huraikan kepentingan kerjasama dalam menjamin kemakmuran negara. Okey. So, kepentingan kerjasama ini, okey, dalam menjamin kemakmuran negara. Yang ni bolehlah kamu kaitkan, contohnya berkenaan dengan benda yang biasalah kalau kerjasama dalam kemakmuran negara kita merujuk kepada negara kita tanah Melayu, kita berbilang kaum, yang paling penting adalah perpaduan, semangat perpaduan ataupun melahirkan semangat perpaduan, kepentingan kerjasama dalam menjamin kemakmuran negara kita.
Okay, so kerjasama ni sangat penting untuk melahirkan semangat perpaduan. Apabila kita bekerja dengan kaum yang lain, kita dapat kenal each other kan. Kita boleh kenal antara satu sama lain, India, Cina, Melayu semua bekerjasama. Jadi ini kita dapat melahirkan rasa cinta kita. Rasa sayang kita kepada kawan kita. Saya ada banyak kawan berbangsa India, guru-guru berbangsa Cina. Memang semua best friend saya. Alright. Sebab saya pernah bekerja dengan mereka, saya suka bekerja dengan mereka. Nampak bila kita kenal, mula kita tak kenal dia ni macam mana apa kan. Melayu dengan Melayu bukan, kalau kita tak kenal, kita akan tak tahulah dia ni macam mana, betul tak? Tapi bila kita kawan, yes. Meningkatkan ekonomi boleh. Betul. Okey, meningkatkan ekonomi pun betul. Alright. Apabila kita dah bekerjasama dengan bekerjasama dengan mereka. Contohnya, alright, orang Melayu jual barang, orang Cina beli. Orang Cina jual barang, orang Melayu beli. So customer dia bukan saja dalam among dia punya race, tapi berlainan bangsa. Nampak tu? Alright. So bolehlah kamu kata nombor 2, meningkatkan ekonomi. Tapi macam biasa saya kata jangan lupa bagi contoh. Alright. Kemudian yang ketiga, apabila kita berkenal dengan mereka, kita tahu mereka ni tak macam tu. 4 isi sahaja. 4 key point, kemudian 4 olahan ataupun 4 keterangan. Kalau kamu rasa salah satu tu tak mungkin tak betul, kamu berilah 5. Okay, beri 5. Okay, mengelakkan pertelingkahan. Apabila kita dah kenal mereka, mengelakkan pergaduhan. Kita tahu kawan kita ni tak macam tu. Alright, contohnya lah saya tak nak cerita tentang politik, ada setengah-setengah tu yang tak suit politik, saya tak nak kamu ikut mereka. Alright, so jangan berpolitik yang orang kata apa, yang mengaitkan kaum dan sebagainya. No, that is not health lah. Alright, tak sihat. Jadi untuk mengelakkan pergaduhan. Dan akhir sekali yang keempat, mungkin kamu kata apa lagi? Menjamin kestabilan negara. Okay, menjamin kestabilan. Alright, so secara keseluruhan, okay, untuk jawapan yang kamu letak dalam esei, kalau kamu nampak, contohnya macam soalan nombor C ni, nombor 1C ni, okay, 8 markah, bukan 8 isi yang kamu kena letak tau. Kamu kena beri lebih kurang dalam 4 isi, kemudian 4 huraian. 4 huraian. Kalau kamu boleh beri contoh, lagi bagus. Contohnya, terangkan betul-betul contoh dia apa. Alright. So itu adalah soalan esei untuk 1.2. Menjamin kestabilan negara. Kamu tulis ada kat sini, menjamin kestabilan negara. Jadi kamu olahkan. Alright. Okay. So itu sahaja untuk hari ini. Menjamin keselamatan pun boleh. Kalau kamu nak yang saya punya ni, nanti saya akan minta notes department uploadkanlah untuk ilmu free saya. So minggu depan kita akan sambung 1.3 dan juga 1.4. Kejap lagi bersama-sama dengan saya dalam geografi. Alright. Jangan lupa. Assalamualaikum. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum. 11:15. Alright. Bye.